Siapa sangka masih wujud biodiversity belantara sehebat visual ini di tengah-tengah kepesatan pembangunan Bandar Puchong. Walaupun dihimpit kawasan penempatan dan industri, air yang mengalir di sini dikategorikan di dalam kelas 1 paling bersih dan boleh diminum terus dari sumbernya. Hutan simpan air hitam diibaratkan seperti pelindung spesies flora dan fauna hutan yang masih tersisa di tengah rancakan aktiviti manusia. Awal pagi, Saifuddin dan rakan-rakannya melakukan kajian spesies unggas yang menghuni hutan simpan air hitam. Mereka adalah penuntut tahun 3 Fakulti Perhutanan Universiti Putra Malaysia. Hak penggunaan hutan ini sebagai pusat kajian dan pengembangan telah diberikan kepada Universiti Putra Malaysia selama 99 tahun. Orang ramai termasuk penduduk sekitar tidak dibenarkan menceroboh hutan ini demi keselamatan mereka, di samping memastikan kelangsungan hidupan yang bernaung di sini. Hutan simpan air hitam telah diwartakan sebagai hutan simpan sejak tahun 1906 lagi dan digazetkan sebagai hutan pengajaran dan penyelidikan pada bulan Februari 2008. Sesuai dengan fungsinya, hutan ini memiliki 50% spesies tumbuhan yang terdapat di semenanjung Malaysia. Ribuan jenis serangga bertindak sebagai ejen pendebungaan dan melengkapkan kesinambungan alam di sini. Walaupun kecil, serangga memainkan peranan yang sangat penting dalam ekosistem hutan. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, terdapat 11 order spesies serangga yang berlainan, termasuk 3 spesies baru yang belum pernah ditemui di Malaysia dan juga di Asia Selatan. Ini membuktikan kekayaan diversity di hutan simpan air hitam. Kebanyakan jenis serangga bertindak sebagai indikator terhadap perubahan suhu, cuaca dan kelembapan yang dicetuskan oleh fenomena alam ataupun gangguan manusia. Kurangnya populasi serangga akan menjejaskan rantaian makanan penghuni lain di belantara ini. Hutan simpan air hitam berfungsi seperti makmal hidup yang menyediakan berbagai jenis flora dan fauna serta lanskap muka bumi yang berbeza. Hutan ini sungguh kaya dengan flora dan faunanya dan dia merupakan salah satu hutan yang amat penting kerana dikelilingi oleh pembangunan seperti Putrajaya, Cyberjaya dan industri di sekitar Puchong. Hutan simpan air hitam dikelilingi kepadatan kawasan perumahan. Kawasan hutan melingkungi sempadan Bandar King Rara, Seri Kembangan dan Puchong di Selangor. Hutan kita sentiasa menyedut gas-gas beracun dan juga terutamanya gas karbon dioksida dan pada masa yang sama menghasilkan oksigen. Hutan ini merupakan salah satu daripada hutan Dipterocarp panah-panah yang masih terdapat di negeri Selangor. Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan oleh Universiti Putra Malaysia, sebatang pokok boleh menghasilkan oksigen yang mencukupi bagi 10 orang manusia untuk tempoh setahun. Batang kayu tu ada bawah tu.
Tidak sekadar menghasilkan oksigen, hutan ini diibaratkan seperti paru-paru yang menapis gas-gas beracun. Menyedari kepentingan hutan ini kepada rakyat negeri Selangor khususnya, pemantauan sentiasa dilakukan oleh penyelidik Universiti Putra Malaysia dan Jabatan Hutan Negeri Selangor. Kalau dapat lihat keadaan hutan ini, kalau kita masuk, kita tengok sungainya itu pun sungguh bersih, cantik, di dalam kelas 1, di mana kita sebenarnya boleh terus minum airnya daripada sungai tersebut. Hutan simpan air hitam mempunyai punca airnya yang tersendiri. Dengan ketinggian 15 hingga 233 meter dari aras laut, hutan ini diairi oleh 2 sungai utama, iaitu Sungai Bohol di utara dan Sungai Rasau di bahagian selatan. Ironinya, air sungai yang mengalir jernih ini tidak sepadan sekiranya dinilai dari kedudukan hutan yang dikelilingi oleh kepesatan pembangunan. Jelas ia masih terpelihara kerana gangguan manusia dapat diminimumkan dengan mewartakannya sebagai kawasan larangan. Kesempurnaan kitaran hidrologi banyak membantu penyelidikan yang dijalankan. Kadar oksigen terlarut yang tinggi menjadikan aliran sungai ini syurga buat hidupan akuatik. Ikan, udang, reptilia dan amfibia bebas hidup di sini tanpa sebarang tekanan daripada manusia. Terdapat 9 spesies ikan yang menghuni hutan simpan air hitam, iaitu ikan seluang, seluang bada, pelaga, julung-julung, keli, haruan dan bujok. Pada tahun 1906, keluasan hutan yang telah digazetkan seluas 4,270,7 hektar. Lebih 100 tahun telah berlalu. Keluasan hutan semakin mengecil disebabkan permodenan dan pembangunan. Hutan yang masih tersisa ini memiliki khazanah flora dan fauna yang bernilai tinggi. Terdapat 25 spesies burung yang dikategorikan sebagai spesies yang terancam dilindungi di hutan simpan air hitam. Pencerobohan, kemusnahan dan kerosakan alam masih berlaku walaupun dalam skala yang kecil. Pencegahan di peringkat awal membendung gejala ini dari berterusan. Individu yang menceroboh boleh didenda sehingga RM10,000 dan dipenjara sehingga 3 tahun mengikut Akta Perhutanan Negara 1984. Ramai penceroboh yang tersesat tanpa menyedari bahaya yang menanti mereka. Dan dari segi faunanya juga, hutan ini sangat kaya. Masih mempunyai beberapa spesies mamalia yang besar seperti harimau kumbang masih ada di sini. Beruang juga masih ada di sini. Kewujudan mamalia besar, khususnya harimau kumbang dan beruang, adalah satu indikator yang membuktikan ekosistem hutan simpan air hitam berada di tahap yang terbaik. Hutan di sini bertindak sebagai penyerap hujan yang turun, memperlahankan, menyimpan dan seterusnya mengalirkan kembali air tersebut, mengairi seluruh kawasan hutan. Dengan kelembapan dan kuantiti air yang mencukupi, kesuburan tanah dan populasi hidupan yang berada di sini dapat dikekalkan. Pihak fakulti akan cuba sedaya upaya menggunakan hutan ini sebaik yang mungkin, terutamanya untuk pendidikan, penyelidikan
dan juga aktiviti-aktiviti pengembangan untuk generasi kini dan juga generasi pada masa hadapan. Sesi pendidikan dan penyelidikan yang dijalankan di sini bersifat mesra alam dan mematuhi prosedur yang ketat. Sampel yang terperangkap perlu dikendalikan dengan hati-hati bagi mengelakkan kecederaan. Seharian menunggu, Hanis dan Ling berjaya menangkap beberapa sampel untuk direkodkan. Sampel yang terperangkap kali ini adalah dari spesies bulbul ataupun merbah. Bukan dek kepala dia tu. Ini sekarang dia macam dah terpusing kepala dengan. Kebanyakan burung yang menghuni hutan simpan air hitam terdiri daripada spesies pemakan buah dan serangga. Kerana bila kita kata hutan, hutan bukan bermakna pokok. Hutan adalah merupakan habitat kepada pokok dan juga kepada hidupan liar yang ada di hutan kita lah. Langkah mewujudkan hutan pendidikan, penyelidikan dan pengembangan adalah satu usaha pemuliharaan in situ terbesar di Lembah Kelang. Hutan ini memberi pelindungan kepada 33 spesies paku pakis, 99 spesies tumbuhan ubatan, 7 spesies tumbuhan palma, 127 spesies balak, 430 spesies tumbuhan berbunga dan 4 spesies buluh. Burung hantu reban adalah salah satu spesies burung hantu yang dijadikan bahan kajian. Mereka cuba mendapatkan kepastian sama ada spesies ini bersifat kewilayahan ataupun tidak. Seiring dengan kepesatan pembangunan dan pertambahan penduduk di sekitarnya, hutan simpan kekal ini perlu diurus mengikut perubahan kehendak semasa. Fungsi hutan sebagai pusat pendidikan perlu dikongsi bersama komuniti setempat. Berbagai program telah dilaksanakan di sini untuk menerapkan rasa cintakan alam semula jadi kepada masyarakat. Namun bilangan penyertaan diselia dengan cara yang berhemat untuk memastikan ekosistem hutan ini tetap terpelihara dengan baik. Masyarakat sekitar perlu didedahkan dengan keunikan dan kepentingan hutan ini sesuai dengan rancangan pengurusan hutan jangka panjang yang telah pun ditetapkan. Dengan sempadan kawasan yang semakin mengecil, hanya hutan ini sahaja yang tinggal bagi penduduk di sekitar Puchong, Sri Kembangan dan Putrajaya. Komuniti setempatlah yang akan mempertahankan pemuliharaan hutan ini dan diwariskan untuk generasi seterusnya. Kajian perubahan habitat burung di hutan simpan air hitam telah dilaksanakan sejak 17 tahun dahulu. Data-data dikumpulkan dari masa ke masa untuk melihat tren perubahan populasi burung-burung yang ada di sini. Burung cecawi, salah satu spesies unik yang terdapat di Malaysia. Burung ini amat agresif dan akan menyerang apa sahaja yang mengganggu wilayahnya. Dia adalah resident kat sini, mostly inhabit forested areas from lowland to secondary. Habitat dia prefer broadleaf forest, broadleaf evergreen tree, and also mixed deciduous forest. Dia punya habitat selection dan
dalam Southeast Asia ni dia agak common. Tetapi dia hanya boleh dijumpai di secondary growth. Breeding season dia adalah March hingga September. Burung murai batu adalah salah satu spesies burung yang dilindungi di bawah Akta Hidupan Liar 1972. Jumlahnya semakin berkurangan. Berdasarkan kajian yang telah dibuat, terdapat hampir 200 spesies burung yang mendiami hutan simpan kekal ini, termasuk burung-burung migrasi dari Rusia dan Kutub Utara. Kita berharap hutan ini akan kekal keluasannya, iaitu seluas 1,176 hektar, di mana kita tahu satu ketika dahulu hutan ini seluas 20,000 hektar, kemudian mengecil menjadi 10,000 hektar, kemudian 5,000 hektar, kemudian 1,200 hektar, dan sekarang ini kita hanya tinggal 1,176 hektar. Kita sajalah sebenarnya yang tahu akan kepentingan ini akan cubalah mempertahankan supaya hutan ini tidak lagi kecil, kerana inilah saja hutan yang berada di sekeliling pembangunan untuk sebenarnya untuk orang-orang yang di sekeliling ini terutamanya, kerana terutama di sekeliling Putrajaya, Cyberjaya dan juga di sekeliling Puchong. Hutan yang masih sempurna ini sangat istimewa kedudukannya di tengah kawasan bandar yang pesat membangun. Kewujudannya bukan sahaja memberi kesan dari segi biodiversity, malah ia turut mempengaruhi cuaca dan mengurangkan suhu perbandaran yang tinggi. Dr. Siti Nurhidayu, pakar hidrologi Universiti Putra Malaysia, melakukan ujian berkala di sini untuk memastikan kualiti air sentiasa berada di tahap yang terbaik. So at 0.6 depth. So kita dapat bacaan dia. Melihat kepada air sejernih kristal ini, tiada siapa yang menjangka bahawa hutan simpan air hitam pernah dibalak pada tahun 1950-an. Sini turbidity dia test Hafiz. Masukkan sampel ni. Okey, kalau lebih you buang balik. Okey, masukkan sini. Sudah punya air itu menghadap depan. Okey, so, dah kemas dah betul. Dekat ni. Okey. 1. Kejernihan air mencapai bacaan 1.16 NPU. Kita dah ukur keadaan turbidity air, iaitu bermaksud kekeruhan air. Kekeruhan air di kawasan ni memang sangat rendah lah, 1.16 NPU saja. Kalau kita relatekan dengan substandard sediment, memang sangat rendah lah. Ini bermaksud kalau kita compare dengan kawasan natural yang belum pernah dibalak, dah menghampiri kawasan natural. Ini pun kita panggil kawasan natural, tapi dia pernah dibalak 50 hingga 60 tahun lalu. Jadi kalau kita compare, dia telah menghampiri tahap recovery lah, kita boleh katakan begitulah. Tidak dinafikan, kita amat memerlukan pembangunan untuk mendepani cabaran dunia global. Akan tetapi, kawasan semula jadi seperti ini perlu dikekalkan untuk mengimbangi tekanan yang diberikan kepada alam. Mungkin benar bekalan air dan oksigen boleh didapati daripada kawasan hijau yang lebih kecil. Namun, demi kesejahteraan 5 juta penduduk di Lembah Kelang, hutan ini perlu dipertahankan.